Pilu hati seorang ibu apabila anaknya yang menghidap epilepsi dan cerebral palsy meninggal dunia ketika sedang menunaikan umrah. Dayang Nur Fitri berusia 42 tahun menceritakan bagaimana anaknya Muhammad Rikail yang berusia 11 tahun itu pergi dengan tenang ketika tidur selepas subuh pada hari Jumaat tanggal 18 Disember 2015 di Mekah. Wanita itu yang senang disapa Dayang berkata sebelum keluarganya berangkat menunaikan umrah, anaknya tiada masalah kesihatan serius. Kerana hasil pemeriksaan kesihatan setiap bulan di Hospital Kuala Lumpur, doktor mengesahkan dirinya dalam keadaan baik. Saya menunaikan umrah bersama ahli keluarga saya, termasuk ibu bapa mentua. Detik sedih itu bermula apabila anak saya kelihatan kebiruan ketika sedang tidur di hotel dan terus digegaskan ke pusat perubatan. Apabila sampai di pusat perubatan, saya masih menaruh harapan dan tak putus berdoa agar anak sulung saya itu selamat ketika dirawat doktor bertugas. Dalam masa 20 minit doktor memeriksa, saya berasa lega apabila mendengar doktor ucap Alhamdulillah. Namun jururawat tidak memberikan apa-apa tindak balas. Apabila jururawat mencabut wayar yang dipasang pada badan anak, hati saya tergerak untuk bertanya, "Maafkan saya puan, anak puan sudah meninggal dunia." Masih terngiang-ngiang jawapan jururawat berkenaan. Pada masa itu saya agak keliru kerana baru sebentar tadi saya terdengar doktor menyebut ungkapan Alhamdulillah. Ketika saya masih tidak dapat menerima kenyataan mendengar perkabaran duka itu, doktor datang dan mengesahkan anak saya telah meninggal dunia dan saya sewajarnya bersyukur kerana kanak-kanak itu menghembuskan nafas terakhir di Mekah. Air mata saya terus mengalir, masih belum dapat menerima kenyataan. Terus diam dan tidak berkata apa-apa. Saya hanya mampu memeluk erat tubuh Rikail dengan harapan sekali lagi dia boleh bangun semula. Setelah dipindahkan ke bilik mayat bagi mendapatkan kelulusan dari kedutaan untuk proses pengebumian di Tanah Suci, saya masih tidak tenteram, masih mengharapkan abang iaitu Rikail akan bangun balik. Selepas itu, saya dan suami, Rafifi Ramlan, pergi ke bilik mayat sebelum arwah dibawa ke Masjidil Haram untuk disembahyangkan. Kaum wanita tidak dibenarkan mendekati jenazah dan justeru saya hanya menunggu suami memandikan anak lelaki kami buat kali terakhir. Lebih menyedihkan apabila saya juga tidak boleh mengiringi jenazah masuk ke masjid dan tanah perkuburan. Ketika itu, saya mempunyai kekuatan untuk menerima ujian ini kerana anak-anak kami yang lain ada bersama. Saat mengemas barang-barangnya untuk dibawa pulang, saya rasa mahu menjerit sekuat-kuat hati, tapi hanya mampu menangis kerana memikirkan masih dikelilingi orang-orang yang saya sayang. Kekuatan yang datang tiba-tiba itu membuatkan diri saya terus tabah untuk menyusun barang-barangnya tanpa ada yang tertinggal. Berat untuk saya tinggalkan Tanah Suci Mekah kerana disitulah kenangan, pelukan dan senyuman terakhir saya bersama satu-satunya anak lelaki Muhammad Rikail. Saya hanya berdoa agar dipermudahkan urusan kami sekeluarga menunaikan umrah pada masa akan datang. Kehilangannya memberi kesan yang mendalam pada saya. Sehingga sekarang saya takut akan satu kehilangan, trauma dan fobia apabila kehilangan orang tersayang. Kesannya sehingga sekarang kadang-kala timbul rasa kemurungan dalam diri saya.